Selamat datang ke channel Nazair Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda bagaimana cara kita menanam stek daripada pokok bougainville variegata dengan menggunakan tanah bekas. Okey, baiklah teman-teman ya, sebelum saya meneruskan perkongsian video tutorial saya pada kali ini, pastikan anda mengaktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu memperkembangkan channel Nazair Abdullah. Terima kasih. Okey, baiklah teman-teman, di sini saya ada sediakan beberapa bahan yang kita perlu sediakan untuk kita menanam stek daripada cabang pokok bunga kertas variegata. Okey, teman-teman, ini yang pertama kita sudah ada sediakan cabang daripada pokok bunga variegata ya. Ini pokok variegata. Okey, pastikan yang pertama sekali teman-teman, tipsnya ialah pastikan anda mengambil pokok bougainville variegata ni ya, cabang ya teman, daripada pokok bougainville yang subur, seterusnya sehat ya, dan sudah berbunga. Ini adalah satu tip untuk anda mempercepatkan stek anda nanti akan cepat mengeluarkan bunga. Okey, sehat. Okey, sedang-sedang, jangan terlalu muda dan jangan terlalu tua, sedang-sedang. Okey, itu tips yang pertama. Okey, yang kedua teman, anda sediakan air. Jika boleh teman, sediakan air hujan ataupun air perigi ya. Ini merupakan salah satu air yang baik untuk membantu mempercepatkan proses pertumbuhan akar pokok bougainville anda nanti. Okey. Lepas itu teman, sediakan serbuk perasan akar untuk membantu mempercepatkan akar tumbuh pada stek cabang pokok bougainville anda nanti. Okey. Yang kedua, sediakan gunting ya teman. Pastikan anda menggunakan gunting yang tajam seperti ini. Okey. Lepas itu sediakan bekas untuk anda menyediakan bahan media untuk tanam. Okey, media tanam nanti. Okey. Di sini teman, untuk perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada anda, adakah boleh kita menggunakan, ini ada tanah bekas ya, tanah bekas kita yang kita telah gunakan untuk penanaman stek dahulu ya, dan stek ini sudah kita pindahkan ke tempat ataupun bekas yang lain ya. Okey. Jadi kita sayang tanah ini, jadi kita akan gunakan tanah bekas ini ya, yang kita telah gunakan sebagai media tanam untuk kita menanam semula stek daripada pokok bougainville variegata ini yang baru ya. Okey. Jadi sini okey, di mana untuk perkongsian pada kali ini teman-teman saya akan buktikan kepada anda bahawa tanah bekas seperti ini juga kita boleh gunakan untuk kita jadikan media tanam untuk kita menanam semula stek daripada cabang pokok bougainville variegata yang baru. Okey. Yang penting teman, okey, apa yang anda perlu lakukan yang pertama sekali, langkah pertama ialah teman, anda sediakan bahan bekas seperti ini ya, untuk anda mengeluarkan media tanam yang terdapat dalam bekas ini. Okey, mula-mula anda renyukkan seperti ini ya, gemborkan ya, anda gemborkan seperti ini teman, gemborkan dulu ya, gemborkan seperti ini. Okey, gemborkan, kemudian kita keluarkan ya teman, keluarkan daripada seperti ini. Itu. Okey, mengapa kita perlu menggemborkan teman-teman? Ini adalah kerana untuk menjadi media tanam ini menjadi gembor semula ya. Gembor semula. Ini membantu untuk memudahkan akar daripada stek cabang pokok bougainville variegata kita tanam nanti ya. Ini teman, ini semuanya terdiri pada bahan-bahan yang bersifat poros dan gembor ini teman-teman. Nampak kan? Ini teman, ini adalah terdiri pada campuran serpihan batu bata, pasir kasar ya, sekam padi ya, semua juga terdapat di sini ya. Anda boleh menggunakan bahan media tanam seperti berikut itu teman, iaitu pastikan anda menggunakan media tanam yang bersifat poros dan gembor. Itu sangat penting ya teman, sangat penting untuk anda pastikan sebelum anda menanam ya, stek daripada cabang pokok bougainville anda. Ini adalah untuk memastikan nanti teman, supaya stek bougainville anda ya teman akan cepat mengeluarkan akarnya, bebas untuk tumbuh akarnya ya teman. Itu penting ya, pastikan anda menggunakan media tanam yang bersifat poros dan gembor. Ingat teman, bersifat poros dan gembor ya. Okey. Okey, kemudian teman, anda sediakan bekas yang baru ya. Di sini saya menyiapkan cup ya. Ini pun bekas sudah pernah digunakan. Yang penting teman, anda buat lubang ya, bawah ni anda buat lubang. Lepas tu anda letakkan mosquito netting ataupun perangkap nyamuk untuk menghalang media tanam kita keluar daripada bahan bekas. Ini adalah cup bekas minum air teman, air mineral ya, boleh digunakan. Okey, lepas tu teman,
Langkah seterusnya ialah kita akan masukkan media tanam ini ke dalam bekas ini teman-teman ya. Masukkan setelah kita menggembur tadi, kita masukkan teman-teman. Kita masukkan media tanam ini ke dalam cup ini ya. Bismillah. Okey, teman, kita masuk macam tu ya. Ingat teman, ini adalah tanah bekas ya. Tanah bekas yang kita telah gunakan untuk menanam stek daripada cabang pokok bugil yang terdahulunya. Di mana stek cabang bugil ini sudah pun kita pindahkan ya. Kita pindahkan. Ataupun sekiranya anda mendapati pokok bugambil ataupun stek dari cabang pokok bugambil anda tanam itu mati teman di dalam bekas seperti ini ya, anda juga boleh menggunakan media tanam tersebut digunakan semula untuk anda menanam stek cabang bugambil baru ya teman. Okey, di sini teman saya juga ingin kongsikan kepada anda, sekiranya anda menggunakan media tanam yang terlalu kering seperti ini ya teman, apa yang anda perlu lakukan di sini adalah anda boleh memberikan ataupun membasahkan teman, membasahkan media tanam ini ya teman dengan menyiram air ya, menyiram air sehingga media tanam ini basah 100%. Teman ingat ya. Okey, buat macam ni. Okey. Itu kita siramkan biar basah 100% ya. Macam ni ya teman ya. Mestikan pokok ataupun media tanam tersebut basah 100% ya. Kenapa teman-teman kita perlu menyiram media tanam ini basah 100% teman? Ini adalah kerana teman, selepas dari hari pertama kita menanam ini nanti teman-teman ya, kita tidak akan menanam lagi pokok bugambil ini ya. Bukan tidak menanam, sorry teman, kita tidak akan menyiram lagi media tanam yang terdapat dalam pot ini. Jadi oleh kerana itulah kita perlu memastikan media tanam ini basah 100% teman ya. Ya, ingat teman, kerana kita tidak akan menyiram lagi media tanam yang terdapat dalam bekas ini teman selama 5 hari ataupun 1 minggu bermula dari penanaman pertama kita ini. Ingat itu ya teman, itu adalah tujuannya mengapa kita perlu membasahkan ya teman, membiarkan media tanam ini basah 100% teman. Ini adalah tujuannya untuk kita tidak akan menyiram lagi ataupun melakukan penyiraman lagi selepas 5 ataupun seminggu daripada hari pertama kita menanam. Nampak teman, pastikan ia basah sepenuhnya seperti ini ya teman ya. Basah 100% ya, seperti ini. Nampak? Macam tu. Biarkan ia basah 100% ya. Okey, macam tu. Okey. Kemudian teman-teman, apa yang kita perlu lakukan di sini ialah sekarang teman kita akan masukkan, kita akan sediakan dulu ya teman. Kita akan sedia dulu cabang daripada pokok bugambil ini tadi teman, ataupun ranting daripada pokok bugambil parigata ini kita potong. Jangan terlalu panjang ya teman, cukup sejengkal saja, sejengkal ya, sejengkal lebih kurang macam itulah, sejengkal ya. Macam tu cukup, jangan terlalu panjang. Okey, kita potong ya. Teman-teman ya. Okey, lepas tu apa yang kita perlu lakukan? Kita pangkas ataupun kita pruning dulu daun-daunnya ya. Okey. Kita pruning daun dia teman. Perbezaan duri antara pokok bugambil parigata dengan pokok bugambil biasa teman ialah pokok bugambil parigata ini teman mempunyai duri yang halus ya, yang agak pendek dan juga banyak durinya. Okey, jadi teman-teman kena sentiasa berhati-hati ya semasa melakukan pemangkasan ataupun semasa teman-teman mengambil cabang ataupun ranting daripada pokok bugambil ini. Okey, macam tu. Kita potong semua duri-duri yang terdapat pada ranting ataupun cabang ni ya. Okey, kemudian apa yang kita perlu lakukan ialah teman-teman ya, kita kena kupas sedikit ya.
kita kupas sedikit bahagian pangkal bawah ni. Okey, ingat teman, pastikan anda sentiasa berhati-hati ya semasa anda melakukan pengupasan kulit tu. Okey. Anda boleh menggunakan pisau jilet seperti ini ataupun anda boleh menggunakan cutter seperti ini. Boleh juga teman. Okey, ini terpulang kepada anda ya. Mana yang anda rasa sesuai anda gunakan, anda boleh gunakan saja. Jadi sekarang kita akan melakukan pengupasan di sini teman. Kita akan kupas di bahan bakar bawah ni. Okey, macam tu nampak. Okey, apakah tujuan kita melakukan kupasan seperti ini teman? Ini adalah bertujuan untuk memperbanyakkan akar-akar yang tumbuh pada bahagian yang kita lakukan pengupasan tadi ya, dan juga membantu mempercepatkan pertumbuhan akarnya nanti. Okey. Lepas tu teman, apabila kita sudah selesai lakukan pengupasan seperti ini ya, langkah seterusnya adalah teman kita perlu lakukan ialah kita akan meletakkan serbuk perangsang akar pada bahagian yang kita lakukan pengupasan ini tadi. Okey. Ini adalah bertujuan untuk membantu mempercepatkan proses tumbuh akar pada stek pada cabang ataupun ranting pokok bergembil ini. Okey. Kita ambil serbuk perangsang akar sini teman. Ini adalah serbuk perangsang akar ya. Anda boleh beli di toko-toko menjual bahan tanaman. Okey. Caranya mudah teman, caranya mudah ya. Anda ambil ranting ataupun cabang tadi, anda celupkan ke dalam serbuk perangsang akar ni. Macam tu. Okey, dah cukup. Jangan terlalu banyak. Okey, biarkan sebentar ya. Sebentar agar serbuk perangsang akar tadi meresap ya, meresap pada bahagian ranting ataupun cabang pokok bergembil yang kita lakukan pengupasan tadi. Okey, macam tu. Okey, baiklah teman. Lepas tu teman, langkah seterusnya ya teman, apa yang anda perlu lakukan di sini ialah anda ambil apa sahaja bahan ataupun kayu ya teman, apa sahaja benda yang anda boleh gunakan untuk anda menebuk lubang ya teman ya, untuk anda menebuk lubang pada bahagian tengah media tanam tadi. Okey, tembok lubang di sini teman. Kita hanya perlu menebuk lubang di tengah-tengah ini. Okey. Mengapa kita perlu menebuk lubang seperti ini teman? Ini adalah untuk bertujuan teman agar mudah untuk kita memasukkan stek cabang ataupun ranting pokok bergembil ini ya ke dalam media tanam. Dan ini adalah sangat penting teman-teman. Ini adalah untuk mengelakkan berlakunya kerosakan di sini nanti bahagian ini ya, bahagian yang kita lakukan pemangkasan tadi ya, ataupun bahagian yang kita lakukan pengupasan kulit tadi. Kerana apabila kita terus mencucuk ke dalam seperti ini teman, sini ya, ini mungkin boleh mengakibatkan bahagian ini menjadi rosak teman, bahagian ini. Okey, bahagian ini ya teman. Bahagian ini akan menjadi rosak. Jadi ini mungkin boleh mengakibatkan stek daripada cabang pokok bergembil anda akan lambat tumbuh akarnya. Jadi ini mungkin akan boleh menyebabkan stek daripada cabang pokok bergembil anda akan mati. Okey. Baiklah teman. Kemudian apabila kita sudah selesai menebuk lubang tadi, sekarang kita akan masukkan ya. Kita masukkan stek dari cabang pokok bergembil ini ke dalam media tanam. Bismillah. Macam tu. Dah selesai. Okey, macam tu. Lepas tu kita padat-padatkan sedikit ya. Kita padatkan sedikit. Okey. Okey, padatkan macam tu. Kita padatkan sedikit. Ingat ya teman-teman, anda pasti perlu untuk anda memadatkan ya teman. Kenapa? Ini adalah untuk mengelak daripada stek cabang pokok bergembil anda ini akan bergoyang ya, tidak kukuh. Apabila ini berlaku teman, apabila stek daripada pokok bergembil anda ini bergoyang, ini akan melambatkan teman, melambatkan stek dari cabang pokok bergembil anda ini tumbuh dan mengeluarkan akar ya. Jadi ini boleh mengakibatkan stek dari cabang pokok bergembil anda nanti akan mati. Okey, itu adalah mengapa anda perlu melakukan pemadatan media tanam yang macam ni. Okey, agar ia kukuh, tidak bergoyang. Okey. Okey, langkah seterusnya teman, apabila anda sudah selesai melakukan proses seperti ini ya. Okey, langkah seterusnya yang sangat penting teman anda perlu lakukan ialah anda hendaklah meletakkan ataupun memastikan stek dari cabang pokok bergembil anda ini ya teman di tempat yang selamat. Pertama sekali, selamat daripada gangguan hewan-hewan peliharaan seperti ayam dan juga kucing. Itu adalah hewan-hewan yang kita biasa pelihara di kawasan perumahan. Okey, untuk ini teman-teman, ini adalah untuk mengelakkan daripada stek cabang pokok bergembil kita ini bergoyang ya, ataupun mengalami gangguan daripada hewan-hewan seperti ini tadi. Okey. Yang kedua teman, pastikan anda meletakkan stek cabang stek yang anda telah tanam ini teman di tempat yang lindung daripada sinaran matahari ya.
Okey, ini adalah mengapa teman? Ini adalah untuk mengelakkan media tanam dan juga stek anda ini akan menjadi terlalu kering ya. Itu adalah sebabnya. Lepas itu teman, yang kedua, elakkan anda meletakkan stek tanaman baru seperti ini ya di tempat yang kawasan terdedah kena siraman hujan, terutamanya musim hujan teman. Ini adalah untuk mengelakkan daripada stek anda ini nanti akan menjadi terlalu basah dan media tanam akan menjadi basah, dan ini boleh menyebabkan stek anda ini nanti membusuk dan akhirnya akan menyebabkan stek anda menjadi mati. Itu adalah perlu elakkan. Dan elakkan yang ketiga teman, anda meletakkan stek daripada cabang pokok bougainville anda ini ya, diletakkan di tempat lindung ya, yang tidak memperoleh sinaran matahari. Itu juga sangat penting kerana teman, stek ini yang sangat memerlukan sinaran pantaran matahari yang cukup. Okey, itu yang penting. Okey, jadi langkahnya ya teman ya, apa yang anda perlu lakukan di sini ialah selepas anda melakukan penanaman stek seperti ini teman, pastikan anda meletak stek tanaman baru yang anda tanam ini di tempat yang lindung daripada sinaran matahari, daripada siraman hujan, tetapi masih mendapat sinaran matahari. Okey, itu yang penting. Contohnya di bawah-bawah pokok ya, ataupun di bawah-bawah rumah, di tepi-tepi rumah ya, ataupun di dalam pondok untuk anda melakukan penanaman khas. Itu adalah langkah-langkah yang perlu anda lakukan. Dan langkah seterusnya teman-teman ya, pastikan anda sentiasa memantau keadaan media tanam macam ini, keadaan media tanam yang terdapat dalam bekas ini. Pastikan media tanam ini jangan menjadi terlalu kering dan juga jangan menjadi terlalu basah. Langkahnya teman, selepas seminggu anda korek ya, tengok bagaimana keadaan media tanam di dalam bekas ini ya, sama ada masih lembab ataupun kering. Sekiranya kering, anda siram sedikit teman. Okey, cara penyiraman adalah lakukan penyiraman waktu pagi teman. Anda boleh menggunakan tudung ini saja. Penutup botol ini ya, penutup botol ini dengan saiz media tanam seperti ini ya, pot yang besar ini, bekas ini, anda boleh menggunakan 1 hingga ke 2 saja. 2 penutup botol ini cukup. Jangan terlalu banyak. Nanti media tanam ini terlalu basah. Okey, bagaimana pula teman kalau media tanam ini selepas seminggu teman daripada penanaman pertama masih basah? Okey, cukup anda biar dulu, jangan siram dulu. Okey, jangan siram dulu, biar dulu. Okey, untuk penyumpukan ataupun pembungkusan teman-teman, anda boleh melakukan pembungkusan ya, boleh melakukan pembungkusan juga sekiranya anda tidak memiliki rumah khas untuk anda menanam. Okey, seperti rumah pembungkusan ataupun rumah penyumpukan. Okey, dan sekiranya anda memiliki rumah khas seperti itu, anda boleh melakukan sekiranya anda tidak memiliki rumah seperti itu teman, anda boleh melakukan penyungkupan ya, cukup dengan menggunakan kertas. Okey, macam tu. Boleh teman? Okey, sebagai contoh teman, kita cukup seperti ini saja. Okey teman, sebagai contoh ya. Okey, tekniknya ialah teman untuk menggunakan gini, mesti anda menggunakan kertas yang bersih yang baru ya, jika boleh, jika ada baru. Okey, okey. Anda terbalikkan kertas itu ya teman, anda balikkan ya. Jadikan bahagian luar jadi sebelah dalam, jadi dalam, jadi bahagian luar macam tu. Anda terbalikkan. Jadi ya membulat juga, mengembang. Okey. Lepas tu teman, anda jangan letak dulu. Anda sediakan kayu, beberapa kayu ataupun apa-apa saja teman yang sesuai untuk anda memastikan kertas ini nanti tidak menyentuh teman, tidak menyentuh stek anda ya. Anda boleh gunakan apa-apa saja teman kayu ya, teman ya, kayu apakah. Okey, penting agar okey seperti ini teman ya. Anda boleh letakkan kayu, cucuk sebelah sini tepi nanti untuk mengelakkan kertas ini tersentuh ya, tersentuh kepada stek yang anda baru tanam itu. Okey, itu juga boleh menimbulkan masalah teman kepada stek anda tanam. Jadi sangat elok untuk anda meletakkan kayu, okey, agar kertas itu tidak menyentuh teman, tidak menyentuh stek anda tanam. Okey, contoh yang seperti ini teman ya. Okey, kita cucukkan sebelah tepi sini ya, cucuk tepi sini. Bismillah. Tentu cucuk itu 1 2 kita buat 3 ya, ada 3.
Okey, kita masuk 3. Bismillah. Okey, macam tu teman. Okey, nampak? Ini adalah untuk membantu menghalang kertas plastik ini ya teman ya. Tersentuh kepada stek yang kita tanam tadi macam tu. Okey. Kemudian teman, kita ambil gelang getah ya teman. Stek ini ya gelang getah ya. Macam ni teman. Okey, ambil gelang getah sini 1 ataupun 2 macam ni ataupun 3 teman boleh saja. Okey, macam ni. Okey, kemudian kita masukkan dalam ni. Okey, masuk macam tu. Okey, nampak tak macam tu. Okey. Jadi kita ikat dengan getah macam tu. Okey. Jadi kertas ini tidak menyentuh stek yang kita tanam dalam tu tadi. Okey. Kemudian teman letakkan hasil tanam stek anda ini di tempat yang terlindung daripada sinaran dan siraman hujan secara langsung. Okey, tetapi pastikan ia masih dapat menerima sinaran pancaran matahari. Okey. Baiklah teman, itu adalah satu contoh yang teman kongsikan kepada anda untuk perkongsian pada kali ini, iaitu dengan menggunakan tanah bekas yang kita telah gunakan, kita juga boleh menanam, boleh juga digunakan semula. Ini teman-temannya untuk anda yang sangat susah untuk memperolehi media tanam yang baru. Okey, baik teman-teman, kita sama-sama lihat ya contohnya. Di sini sebenarnya saya ada sediakan contoh kepada anda ya, dengan cara metode yang sama ya, kita dapat menghasilkan pokok bugambil varigata teman. Ini juga menggunakan stek cabang teman, kita tanam macam itu dan nampak teman, ini juga nampak ni teman. Okey, ini hasilnya teman ya. Nampak tumbuh ya, itu akarnya, yang putih itu adalah akarnya teman. Okey, itu adalah akarnya ya. Nampak, ini adalah hasilnya. Ini hasilnya teman. Nampak bawah ni pun ada tumbuh juga. Okey, ini membuktikan teman-teman bahawa tanah bekas seperti itu juga boleh kita gunakan sekiranya kita menghadapi masalah untuk mencari ya teman, mencari media tanam yang baru untuk kita menanam stek daripada cabang pokok bugambil varigata dengan menggunakan tanah bekas seperti itu. Okey, baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu ya untuk perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman, terutamanya kepada teman-teman yang sangat sukar untuk mencari bahan media tanam yang baru untuk anda menanam stek daripada cabang pokok bugambil varigata anda. Okey, baiklah teman ya. Sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda semua, silakan anda klik tombol subscribe, like, share dan komen ya teman, supaya anda dapat mengikuti perkongsian-perkongsian daripada channel Nazir Abdullah ini yang terkini. Okey, baiklah teman-teman, bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe itu teman-teman, silalah subscribe ya, share, komen, okey, like, dan supaya anda dapat membantu memperkembangkan channel Nazir Abdullah. Kerana itu semua gratis ya, tidak perlu berbayar. Okey, baiklah teman-teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anda semua, terutamanya anda yang meminati pokok bugambil varigata ataupun bugambil biasa yang tidak mengetahui ataupun masih tanya-tanya sama ada bolehkah digunakan tanah bekas itu untuk kita menanam semula. Okey, baiklah teman-teman, seperti biasa sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sekiranya bersalawat kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat faidah dari dunia sabarat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah teman, assalamualaikum, salam mujahid, assalamualaikum, bye bye.